Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, kita sambung perkongsian dalam subjek pendidikan Islam bagi tingkatan 2. Pada kali ini dalam bidang fiqh, iaitu tajuknya adalah puasa benteng diri. Puasa benteng diri. Okey, sebelum kita pergi kepada perkara yang berkaitan dengan puasa ni, okey, kita tengok dulu apa itu keistimewaan bulan Ramadan. Okey, yang pertama, bulan Ramadan ni adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan juga adalah bulan yang ditetapkan untuk berpuasa. Dan di dalam bulan Ramadan juga terdapat satu malam, iaitu malam Al-Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan bulan Ramadan juga adalah bulan pengampunan. Okey, kita mula dengan keistimewaan bulan Ramadan. Okey, barulah kita pergi kepada apa itu puasa. Puasa, maksud puasa, hukum dan dalil puasa. Okey, daripada sudut bahasa, puasa ni ditakrifkan sebagai menahan diri. Daripada sudut istilah pula, puasa ni adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari mengikut syarat tertentu dan disertai dengan niat puasa. Hukum berpuasa adalah wajib bagi setiap individu Muslim di dalam bulan Ramadan. Dalil bagi puasa ini adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi." Iaitu berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan Ramadan dan berbukalah atau berayalah kamu kerana melihat anak bulan Syawal. Okey, kemudian kita tengok kepada syarat wajib puasa. Okey, syarat wajib puasa, apa yang mewajibkan puasa itu, iaitu wajib berpuasa bagi orang Islam dan tak wajib berpuasa bagi orang kafir. Wajib berpuasa bagi orang yang telah baligh dan tidak wajib berpuasa bagi kanak-kanak. Seterusnya, wajib puasa bagi orang yang berakal dan tidak wajib puasa bagi orang gila. Lagi syarat wajib puasa ialah tiada uzur syar'i yang menghalang daripada berpuasa. Contoh uzur syar'i itu ialah haid atau nifas, gila walaupun seketika, pitam sepanjang hari. Dan tiada uzur syar'i, ini syarat yang kelima, tiada uzur syar'i yang mengharuskan berbuka puasa seperti musafir, sakit yang memudaratkan, orang tua atau pesakit yang tiada harapan untuk sembuh. Okey, kemudian kita tengok syarat sah puasa. Okey, syarat sah puasa, yang pertama Islam, dan tidak sah puasa bagi orang kafir. Walaupun dia puasa, orang kafir tu puasa, dia tetap tidak sah. Okey, sah puasa bagi orang yang mumayyiz. Okey, kemudian syarat sah puasa yang ketiga adalah tiada uzur syar'i yang menghalangnya daripada berpuasa seperti haid, nifas, gila walaupun seketika ataupun pitam sepanjang hari. Okey, mumayyiz adalah golongan ataupun peringkat umur yang telah mengenal erti, dah pandai membezakan baik dan buruk. Okey, macam itulah. Okey, seterusnya kita tengok rukun puasa. Okey, rukun puasa. Rukun dan perkara yang membatalkan puasa. Okey. Dalam berpuasa, rukunnya ada dua, iaitu niat dan menahan diri. Okey.
dari niat. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Okey, lafaz niat, niat di dalam hati. Lafaz niatnya adalah nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari kerana mengerjakan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Dan tidak syarat yang kedua, tak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Antara perkara yang membatalkan puasa adalah makan dan minum, muntah dengan sengaja, keluar haid ataupun nifas, mengeluarkan air mani dengan sengaja, pitam sepanjang hari, hilang akal, memasukkan sesuatu ke dalam anggota badan melalui rongga terbuka seperti hidung, telinga, mulut, lubang kubul atau dubur dan sebagainya. Kemudian bersetubuh dan yang seterusnya perkara yang membatalkan puasa adalah murtad. Okey, kemudian kita tengok perkara-perkara makruh ketika berpuasa. Perkara-perkara makruh ketika berpuasa ini adalah tidur berlebihan pada siang hari, merasa makanan di lidah tanpa menelannya, seterusnya berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan, mandi wajib selepas fajar, dah pagi baru mandi wajib, berbekam, perkara-perkara makruh ketika berpuasa, berbekam, mandi secara berlebihan untuk menyegarkan badan, kemudian melewatkan berbuka dan melakukan permulaan ataupun mukaddimah bagi persetubuhan bagi suami dan isteri. Okey, seterusnya kita tengok sunat puasa. Apakah perkara-perkara sunat ketika berpuasa? Kita bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu perkara sunat ketika bersahur, perkara sunat ketika berbuka, dan perkara sunat ataupun ibadat-ibadat yang sunat pada waktu siang dan malam pada tempoh berpuasa ataupun pada bulan Ramadan. Okey, ketika bersahur, perkara sunat ketika bersahur adalah makan sahur itu sendiri, bersahur itu sendiri, dan kemudian melewatkan sahur dan mandi wajib sebelum fajar sekiranya berjunub. Yang kedua, ketika berbuka, perkara-perkara sunat ketika berbuka adalah bersegera untuk berbuka, mendahulukan kurma, air atau makanan manis ketika berbuka. Kemudian bacalah doa ketika berbuka, Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian yang keempat, menjamu orang lain ketika berpuasa ataupun kongsi rezeki yang kita ada tu dengan jiran ataupun siapa-siapa je, dengan orang lain, walaupun hanya sebiji kurma ataupun dengan seteguk air. Kemudian perkara ataupun amal ibadah yang sunat pada waktu siang dan malam ketika kita menjalani ibadah puasa adalah membaca Al-Quran, berzikir, berselawat dan berdoa, bersedekah, beriktikaf di masjid terutama pada 10 hari terakhir Ramadan, menahan lidah daripada perkara yang haram seperti mengumpat dan berbohong, menahan diri daripada perkara yang memberahikan seperti menonton video lucah dan melihat bukan mahram tanpa sebab. Yang ketujuh, solat tarawih dan witir pada waktu malam di bulan Ramadan. Itu merupakan perkara-perkara sunat ketika berpuasa. Okey, seterusnya kita tengok kepada jenis-jenis puasa. Okey, jenis-jenis puasa dia terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu puasa wajib, puasa sunat, puasa makruh dan puasa haram. Okey, dalam kategori puasa wajib ialah puasa Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, puasa qada iaitu puasa ganti, puasa nazar iaitu puasa disebabkan oleh kita bernazar. Contohnya, kalau aku dapat lulus peperiksaan nanti, aku akan puasa selama 7 hari. Kita ada perkataan sumpah ketika bernazar. Contohnya kita kata, wallahi wabillahi watallahi, kalau aku dapat straight A dalam exam ni, aku akan
puasa 7 hari. So bila awak dapat je keputusan yang membanggakan diri awak tu, contohnya dapat straight A tadi, wajib bagi awak untuk berpuasa nazar yang awak lakukan tadi. Okey, kemudian puasa kafarah. Puasa kafarah ni ialah puasa denda yang wajib kepada suami atas kesalahan dia melakukan hubungan persetubuhan ataupun jima' dengan isterinya semasa siang hari dalam bulan Ramadan. Okey, kemudian kita pergi kepada puasa sunat. Okey, puasa sunat ni, antara puasa-puasa sunat ialah puasa pada hari Isnin dan hari Khamis, puasa selang sehari iaitu puasa Nabi Daud alaihissalam, dan puasa pada hari Arafah iaitu pada 9 Zulhijjah, puasa pada hari Taswa iaitu pada 9 Muharram dan Ashura pada 10 Muharram, puasa pada hari putih Al-Ayyamul Baydha iaitu pada 13, 14 dan 15 hari bulan setiap bulan Hijri. Kemudian puasa 6 hari selepas bulan Syawal iaitu selepas hari raya Aidul Fitri. Okey, puasa yang makruh. Okey, kita tengok apa kategori puasa yang makruh ni ialah puasa pada hari Jumaat sahaja, puasa pada hari Sabtu sahaja, puasa pada hari Ahad sahaja, dan ataupun puasa sepanjang tahun. Itu puasa yang makruh. Okey, kemudian kita ada yang terakhir puasa yang haram. Okey, macam mana puasa yang haram ni? Ialah apabila seseorang itu berpuasa pada hari raya Aidilfitri ataupun hari raya Aidil Adha, puasa pada 2 hari raya ni. Yang kedua, puasa pada hari tasyrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian apa yang haram lagi, puasa selepas nisfu Syaban, kecuali bagi orang yang sudah terbiasa ataupun amalan dia memang berpuasa, ataupun orang yang wajib berpuasa, ataupun selepas nisfu Syaban tu pun golongan yang wajib berpuasa, contohnya dalam puasa ganti dan sebagainya tu dia dibolehkan berpuasa. Okey, kemudian puasa pada yang haram lagi, puasa pada hari Syak iaitu puasa pada 30 Syaban. Okey, kemudian kita pergi kepada golongan yang diharuskan berbuka puasa. Okey, orang yang diharuskan ataupun mereka yang diharuskan untuk berbuka puasa ni adalah yang pertama, musafir yang diharuskan syarak, iaitu seseorang yang membuat perjalanan yang jauh dengan tujuan yang tidak melanggar hukum syarak. Maksudnya dia buat satu perjalanan yang jauh bukan untuk maksiat semata-mata, dia dibolehkan untuk berbuka. Orang yang ditimpa sakit yang memudaratkan, okey, juga diharuskan berbuka. Orang tua yang tidak mampu berpuasa, diharuskan berbuka. Seterusnya, ibu yang mengandung atau menyusukan anak yang bimbang akan kesihatan diri ataupun anaknya. Okey, ibu mengandung ataupun ibu yang sedang menyusukan anak diharuskan berbuka puasa. Orang yang terlalu lapar atau dahaga sehinggalah boleh membahayakan dirinya diharuskan juga berbuka. Dan yang terakhir, orang yang melakukan pekerjaan berat sehingga boleh memudaratkan dirinya jika dia meneruskan puasa. Okey, seterusnya kita tengok maksud qada, fidyah dan kafarah puasa. Okey, qada puasa ni, qada bermaksud ganti ataupun menggantikan. Maksudnya adalah menggantikan hari puasa Ramadan bagi setiap hari yang ditinggalkan di Ramadan yang lepas. Kalau katalah Ramadan yang lepas dia ditinggal 7 hari ataupun 8 hari, dan dia wajib mengqadakkan puasa dia tu sebanyak tempoh yang dia tinggalkan pada Ramadan yang lepas. Kalau tinggal 7 hari, qadak pun 7 hari. Kemudian fidyah.
Okey, fidyah puasa memberi makan fakir miskin dengan kadar secupak makanan asasi sesebuah negara bagi sehari puasa yang ditinggalkan. Ini bayar fidyah ni adalah bayaran selepas daripada langkau Ramadan. Contohnya sekarang ni 2020, pada tahun lepas puasa dalam tahun 2019 tu awak tinggal 7 hari puasa, kemudian nak masuk bulan puasa yang tahun ni awak tak sempat nak qada, so masa itulah dikenakan fidyah. Fidyah tu dengan kadar secupak beras. Walaupun dah bayar fidyah, puasa tetap kena qada. Okey, kita tengok fidyah ni awak nak bayar sekurang-kurangnya dengan kadar secupak makanan asasi. Kalau kita di Malaysia ni, makanan asasi kita adalah beras, kita makan nasi. So bagilah beras dengan kadar secupak. Okey, secupak bersamaan dengan 675 gram makanan. Okey, bagi kepada orang fakir ataupun orang miskin. Okey, kemudian kafarah. Kafarah ialah denda yang dikenakan kepada suami yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan dengan melakukan persetubuhan ataupun jima'. Kafarah mengikut turutan adalah yang pertama, memerdekakan seorang hamba. Jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, jika tidak mampu memberi makan kepada 60 orang miskin dengan kadar secupak seorang. Dalam yang tadi dalam bab puasa wajib tadi tu ada puasa kafarah. Inilah puasa 2 bulan berturut-turut, non-stop. 2 bulan kita kena berpuasa bagi orang yang melakukan kesalahan, bagi suami yang melakukan kesalahan membatalkan puasa pada bulan Ramadan dengan melakukan persetubuhan di siang hari. Okey. Kemudian kita tengok kepada qada fidyah dan kafarah puasa bagi golongan yang diharuskan berbuka puasa. Okey, dalam kategori wajib qada, golongan yang diharuskan berbuka puasa ni, dia wajib qada ialah orang musafir yang diharuskan oleh syarak tadi tu. Kemudian orang yang ditimpa sakit yang memudaratkan, bila selepas dia sakit, selepas dia sembuh dia wajib qada. Yang musafir tadi selepas selesai permusafiran dia tu dia wajib qada. Perempuan yang haid dan nifas, orang perempuan yang datang haid dan nifas, dia wajib qada puasa dia. Ibu yang mengandung atau menyusukan anak yang bimbang akan kesihatan dirinya, dia bimbang kesihatan dirinya, dia wajib qada. Kategori yang wajib fidyah pula ialah pesakit yang tiada harapan untuk sembuh. Kita tengok orang sakit yang tiada harapan untuk sembuh, wajib pada dia tu ahli keluarga dia untuk membayar fidyah bagi si pesakit tadi itulah. Okey, kemudian orang tua yang tidak mampu berpuasa wajib fidyah. Dan yang ketiga, orang yang mati sebelum sempat qada puasa, jika tidak diqada oleh waris, wajib bayar fidyah. Okey, kemudian wajib qada dan fidyah. Golongan yang wajib qada dan fidyah ialah ibu yang mengandung atau menyusukan anak yang bimbang akan kesihatan anaknya. Tadi tu dia wajib fidyah, wajib qada sahaja sekiranya ibu mengandung itu atau yang menyusukan anak dia bimbang kesihatan diri dia wajib qada sahaja. Yang ni dia bimbang akan kesihatan anak dia aja. So yang ni wajib qada dan wajib fidyah. Okey, yang kedua, tidak qada puasa tanpa keuzuran sehingga masuk bulan Ramadan yang seterusnya. Okey, ni wajib qada dan wajib fidyah. Kemudian wajib qada dan kafarah.
Golongan yang wajib qada dan kafarah ni ialah suami yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan dengan melakukan persetubuhan. Okey, seterusnya kita tengok kepada hikmah berpuasa. Okey, hikmah berpuasa, seperti mana yang kita tahu, umat Islam dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana melaksanakan ibadah kepadanya dan mengurangkan maksiat dalam bulan puasa. Umat Islam, yang kedua, umat Islam dapat memelihara kesihatan badan kerana merehatkan sistem pencernaan dan mengatur diet seimbang di dalam bulan puasa. Kemudian hikmah berpuasa lagi yang ketiga adalah umat Islam dapat melahirkan sifat muhibbah dan belas kasihan kepada fakir miskin kerana merasai pengalaman kekurangan makanan. Yang keempat, umat Islam dapat menjimatkan perbelanjaan kerana puasa dapat mengurangkan kos perbelanjaan makanan dan minuman pada siang hari. Okey, yang seterusnya, yang ke 5, umat Islam dapat mengelakkan diri daripada terjerumus dalam perzinaan kerana dapat mengawal nafsu syahwat. Itu adalah hikmah-hikmah puasa. Okey, kita tengok yang terakhir, iaitu kelebihan puasa daripada sudut sains. Okey, puasa merupakan satu proses detoksifikasi yang baik. Proses detoksifikasi ni ialah proses menyucikan dan membersihkan badan daripada racun dan toksin. Okey, yang kedua, kelebihan berpuasa daripada sudut sains ni ialah puasa dapat menyembuhkan atau membantu mempercepatkan proses penyembuhan penyakit seperti asma, radang sendi, susah tidur, sakit kulit dan gangguan pada sistem penghadaman. Okey, yang ketiga, melewatkan sahur membantu memelihara kesihatan badan dan mengelakkan risiko seperti kegemukan, sakit jantung, kencing manis dan kekurangan zat besi yang boleh mengakibatkan penyakit anemia. Dan yang seterusnya, kelebihan berpuasa daripada sudut sains juga adalah kurma yang digalakkan untuk dimakan ketika berbuka puasa mengandungi sejenis gula yang mudah diserap oleh badan, iaitu glukosa, fruktosa seperti 23 jenis asid amino dan yang sebahagiannya tidak terdapat dalam buah-buahan yang lain. Itu adalah kelebihan yang ada pada kurma. Okey, setakat itu saja perkongsian dari saya tentang berpuasa. Semoga ianya dapat memberi kefahaman kepada anak-anak pelajar saya khususnya dan anda semua yang menonton video saya ni. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.